Okey. Okey, baik. So kita lihat di sini, okey, dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Kalau ada Malaysia dan juga Filipina, ini daripada Profesor Dr. Ding Chu Ming. So cikgu tahu ramai yang teka tentang Abdul Hadi Haji Hassan dan juga Alfred Razak Wallace. So kedua-duanya adalah salah. Namun begitu, jangan risau So this is first time. Okay, kita tengok soalan-soalan dia. Okay. Baik, empat atau pat dalam bahasa Jawanya ialah papat. So ramai juga yang salah. Okey, baik. Kalau dalam bahasa Jawa, okey, cikgu ajar Dalam bahasa Jawa dia sebenarnya macam ni. Kalau 1 2 3 4 5, siji, loro, telu, papat, lima. Boleh sebut? Siji, loro, telu, papat, lima. Itu 1 2 3 4 5. Boleh? AJ cikgu. Siji. S-I-C-I. S-I-C-I. Siji. Nombor 2. Loro. L-O-R-O. Loro. 3. Telu. T-E-L-U. Telu. Okay. Papat. P-A-P-A-T. Papat. Empat lah. Dan 5 ialah lima. L-I-M-O. Lima. Siji, loro, telu, papat, lima. Jadi itu bahasa Jawa, nombor dia. Okay. So, betul Hasyah. Siji, loro, telu, papat, lima. So, boleh cakap dengan mak dengan ayah kan. Mak, kan, siji, loro, telu, papat, lima. Bahasa Jawa. Okay, dah belajar dah bahasa baru. Okay, baik. Pernah dengar Daim pernah dengar. Okay, baik, bagus. Baik. Siji, loro, telu, bukan. Saya campur Jawa, kenapa tak faham bahasa Jawa? Cuba tanya mak atau ayah kamu yang Jawa tu. Dia mesti tahu. Okey, soalan nombor 3. Sungai Mas dan Sungai Bujang. Kerajaan apakah yang lahir di lokasi ini? Ingat, Sungai Mas dan Sungai Bujang ialah daripada kerajaan Kedah Tua. Okey, Kedah Tua. Kemudian soalan yang keempat. Apakah binaan tersebut? Yang ini adalah Angkor Thom. Ya, ini adalah Angkor Thom. Okay, banyak kali kita dah pergi sana dan kita dah tengok angkor ni. So, ini adalah Angkor Thom. Okay, untuk kerajaan Angkor. Okay, baik. So, kemudian kerajaan ini diasaskan oleh Jayavarman II. Kalau kamu masih ingat, kalau Jayavarman II ni tak lain tak bukan adalah kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor. So, ramai yang salah kat sini ya. Okay, namun begitu tak apa. Okey, ini pendedahan yang pertama. Soalan yang keenam, di manakah candi tersebut? Okey, ini adalah candi di Kedah Tua, iaitu Candi Lembah Bujang. Okey, Candi Lembah Bujang. So, ini di Kedah Tua. Confidence saya jawab benda lain. Alamak, orang Kedah pun tak tahu. Alamak. Okey, baik. Soalan yang ketujuh. Okey, Empire Rome, Parsi, Kushan, Dinasti Han. Kerajaan yang sezaman dengan kenyataan di atas ialah kalau Empire Rome, Parsi, Empire Kushan dan Dinasti Han, ini adalah pada abad pertama. Okey, kita ingat kalau yang kerajaan sezaman ni dia ada 4. Okey, abad pertama, abad ke-7, abad ke-9 dan abad ke-14. So, abad pertama tu ialah kerajaan yang paling tua, iaitu kerajaan Funan. Ingat macam tu. Kerajaan Funan, iaitu kerajaan yang paling tua. Okay. Ya. 3 kali saya jawab soalan ni. Okay. Baik. Kemudian soalan ke-8. Bangunan tersebut berada pada kerajaan apa? Okey, yang ini sebenarnya adalah di Istanbul, iaitu Masjid Biru, dan dia terletak di Empire Byzantine. Empire Byzantine, iaitu di kawasan Rom Timur dan juga di Turki. Kedah juga. Baik, yang ini menunjukkan agama apa? Dah tentulah ini Buddha. Siapa pula lah yang jawab ni? Hindu. Okey, Hindu dia tak ada yang ini dia tak ada. Hindu mantap. Okey, ini adalah agama Buddha. Tak apa.
Take note tentang perkara ini ya. Kalau salah, take note tentang perkara ini. Baik. Soalan 10. Ya. Apakah pusat kerajaan Angkor? Ingat, kerajaan Angkor ialah di Hari Hara Laya. Okey. Alamak, soalan Tukar Imran ni. Rasanya cikgu dah jawab soalan ni kan? Cikgu ada jawab ke hari tu? Last time saya yang tanya. Time Ah, hari Sabtu kan? ya, iaitu apa beza antara Hindu dengan budaya. Cikgu rasa cukuplah kot. Jangan di-explain banyak kali, nanti karang pening. Okey. Baik. Pada abad ke-9, kerajaan Champa, Srivijaya dan Angkor sezaman dengan kerajaan yang bertanda. Adakah 1, 2, 3 dan 4? Baik, jawapan dia ialah 1 dan 2 iaitu kerajaan Cina, okey, dan juga 2 iaitu kerajaan Chola. Okey, kerajaan Chola dan juga kerajaan Cina. So, itu yang sezaman dengan kerajaan Champa, Srivijaya dan Angkor. Baik. Soalan 12. Okey, kerajaan sezaman dengan kenyataan di atas. Okey, ini ialah Funan. Okey, rasanya soalan ni berulang. Soalan berulang. Ini pun soalan berulang. Empire Byzantine. Saja ya tengok. Okey. Siapakah pemerintah Empire Maurya yang telah menghantar Sami-Sami Buddha ke alam Melayu bagi menyebarkan agama Buddha? Ini adalah rentetan daripada bab yang ke-7 Tamadun India dulu. So ini adalah Asoka. So makan ya? Tak. Depan. Okey. Kelas apa? Okey. Okey, so ini Asoka dan juga soalan yang ke-15. Okey, penyebaran agama melalui peranan pedagang, pemerintahan dan juga pendakwah. Ini berkaitan dengan penyebaran agama apa? Agama Islam. Okey, agama Islam. Jadi ini adalah berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Apa beza cikgu? Okey, ingat kalau agama Hindu dan Buddha, dia akan menggunakan bukan pendakwah, tapi dia akan menggunakan pendeta. Pendeta ataupun juga golongan Brahmin. So kalau golongan Brahmin adalah agama Hindu dan pendeta-pendeta adalah agama Buddha. Tapi kalau pendakwah, dia untuk penyebaran agama Islam. Itu perbezaan yang ketara lah. Okey. Baik. Soalan ke-16. Okey. Artifak di atas membuktikan kewujudan pengaruh agama Buddha. Di manakah artifak tersebut ditemukan? Artifak ini ditemukan di Lembah Bujang. Okey, di Lembah Bujang. Okey. Dan juga kerajaan yang manakah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kedua-dua negara iaitu China dan India. Iaitu sudah tentulah ianya Funan. Okey, Funan yang pertama yang pertama. Dan 18. Pilih padanan yang benar dengan tentang tujuan kerajaan Funan menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India. Okey, iaitu yang benar ialah China dengan China untuk memohon bantuan ketenteraan, dengan India untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan juga keagamaan. Dan soalan 19. Tujuan Srivijaya menghantar utusan ke China untuk mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan persahabatan. Dan soalan terakhir. Mengapakah Funan menghantar utusan ke India untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan? So banyak soalan-soalan yang berulang-ulang sebenarnya. Okey. Baik. Baik, kita akan teruskan pembelajaran, tetapi sebelum itu, cikgu ada berita gembira untuk korang sebenarnya. Okey. Nak dengar tak berita gembira? Nak. Okey, berita gembira. Iaitu, kamu masih ingat lagi tak pada minggu lepas kerajaan pada kelas sebelum ini, okey, kan kita sebelum ni kan bab 1 kita buat nota kan. Okey. Dan sebelum ini, kelas sebelum ini kita dah masuk bab 2 tentang kerajaan-kerajaan itu. Dan okey, kamu mungkin terfikir hari ini kita nak sambung dan kita buat nota berkaitan dengan bab 2 tu. But then, why not? Apa kata kalau cikgu bagi nota? Nak tak? Cikgu bagi nota. Ya, cikgu bagi nota. Boleh. Okey. Tak nak? Nota dia. Okey, cikgu tunjuklah nota dia macam ni. Okey. Baik, ini kerajaan alam Melayu dan ini nota dia.
Okey, sistem pemerintahan. Okey, kemudian ada Funan. Okey, kemudian juga ada Champa, Sriwijaya, Angkor. Okey. Nak kurangkan isi semalam. Majapahit dan juga kita ada Kedah Tua, serta Nanti ada kena tulis ke? Ganggar Negara. Sebab itu cikgu tak nak kamu tulis sebab dia banyak. Jadi apa kata kalau cikgu send dekat grup WhatsApp dan korang print? Okey tak? Okey, boleh cikgu. Okey. Okey, semua setuju So korang tak perlu nak salin lagi. Buat sendiri nanti kita boleh buat. Okey, saya tak ada printer. Kalau korang nak tulis boleh. Kalau korang nak tulis sendiri boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak print, terpulang. Dan ada yang bertanya, cikgu, form tu punya tak ada Google Classroom ke? Ada. Ada. Sabar nak. Ada. Memang ada. Cuma, dia dah lengkap. Jadi, cikgu rasa cikgu akan lepaskan satu-satu dan cikgu akan berikan dalam bentuk Google Classroom kepada kamu semua. So, don't worry. So, hari ini, kita tidak ada buat nota. Sebab nota itu cikgu akan berikan, cikgu akan share dalam grup WhatsApp. So, korang boleh print. Okey tak? Okey. Kan suruh korang tulis sekarang, memang menangis korang nanti. Sebab dia banyak. Ada 7 kerajaan. Tu belum dengan nama-nama dia lagi apa semua. Okey ke tak okey? Okey. 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 Saya tak ada dalam Google Classroom sebelum ini. It's okay Maya. Nanti cikgu bila ada buat Google Classroom tu nanti, cikgu akan maklumkan. Ya. Cikgu akan maklumkan. Okey. Baik. So hari tu kita dah belajar tentang tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu ini, iaitu sistem pemerintahan dia, iaitu kita telah lihat tentang Funan, tentang Champa, kemudian juga tentang Sriwijaya. Ini banyak. Tapi cikgu telah ringkaskan dalam nota tadi tu ya. So nanti cikgu akan sharekan. Kemudian kerajaan Angkor, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Ganggar Negara. Dan kerajaan-kerajaan ini, sistem masyarakatnya terbahagi kepada 2, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Itu yang kita kena faham. Baik. So hari ini kita nak tengok tentang kegiatan ekonomi. Baik. Mungkin ramai orang yang akan bertanya-tanya, cikgu, sebenarnya kerajaan alam Melayu ni, dah tentulah kegiatan ekonomi utama diorang adalah pertanian. Pertanian. Dan memang ianya betul. Tapi pertanian apa? Kena ingat kalau kita lihat masa form 1 dulu, belajar tentang tamadun Rom, tamadun Yunani, tamadun Mesir Purba. Diorang semua bercucuk tanam gandum. Sebab apa gandum? Sebab diorang makan apa? Makanan utama diorang makan apa? Diorang makan roti. Yes, diorang makan roti. Diorang makanan hari-hari diorang makan roti. Tengah hari makan roti, malam makan roti. Tapi roti tu kadang-kadang berserta dengan ayam, kadang-kadang berserta dengan ikan. Tak muak ke? Macam kita lah, hari-hari makan nasi. Dia cuba orang Mesir bertanya, korang tak muak ke makan nasi hari-hari? Nampak macam tu. Jadi, kita di sini lain. Kita makan nasi. Jadi tanaman utama. Makan nasi ke makan beras, profitable lah cikgu time tu. Yes. Daim Zafran, kita tak makan beras, kita makan nasi. Ini bahasa Melayu Semasa ditanam, dia adalah padi. Bila dah dibanting tu, dah dikeluarkan dia punya padi tu, jadi beras. Bila dah masak, jadi nasi. Bila terlebih masak, dia jadi cair, dia jadi bubur. Nampak tak? Daripada bahan yang sama, dia banyak nama. Dia banyak nama.
Padi jadi beras, beras jadi nasi, lebih masak nasi, lebih air, jadi bubur. Nampak tak? Ya, betul, sedapnya bubur. Ya. Baik. So, kegiatan ekonomi kerajaan alam Melayu ni, okey, macam mana dia orang tahu kerajaan alam Melayu ni, ya, bila kurang air jadi keras, betul. So, kalau kita lihat, okey, sebenarnya, okey, kerajaan alam Melayu ni sebab dia pertempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. So, kalau kita lihat, masyarakat kerajaan alam Melayu ini menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut, perlombongan dan pembuatan. So, kita pergi kepada pertanian dulu. Baik, pertanian ni, kenapa alam Melayu menjalankan pertanian? Sebab utama dia adalah tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Kamu tahu tak? Faham tak apa itu tanah yang subur? Iaitu tanah yang kalau ditanam apa sahaja pun menjadi. Dia boleh tumbuh. Tanam padi, naik dapat beras. Tanam pokok pisang, keluar pisang. Tanam kurma, kurma tak boleh. Sebab kurma dia perlukan tanah yang kering, tanah pasir seperti di padang pasir sana. Sini kurma tak boleh. Okey. Tapi kita kata tanah subur lah. Ya, betul. Kena cari tanah benih yang baik lah. So, tanah yang subur untuk kegiatan pertanian pada tahap awal. Okey, pada awalnya kegiatan pertanian diorang ni untuk menyara diri saja. Diorang tanam untuk diri sendiri. Contohnya, macam katakanlah bapa kamu bercucuk tanam. Dia bercucuk tanam untuk makanan keluarga kamu je. Dia bukan untuk jual pada orang lain. Untuk makan makanan keluarga kamu. Itu dipanggil menyara diri. Maknanya tanam padi. Nak makan beras, tanam padi sendiri. Nak makan ikan, ternak ikan sendiri. Ataupun tangkap ikan di sungai. Nak makan buah, tanam pokok, buah-buahan, makan sendiri. Itu dipanggil menyara diri. Tapi sekarang, boleh tak untuk kita bercucuk tanam? Contoh macam kita sekarang ni, duduk di rumah perumahan, duduk di kondominium, boleh bercucuk tanam? Boleh? Okey. Nak makan durian lah, tanam pokok durian dalam pasu. Agak kau? Okey, memang tak boleh lah kan? Jadi, sistem fertigasi bolehlah untuk sayur-sayuran. Baik. Jadi, namun begitu, so apabila terdapat lebihan, bila ada lebihan hasil pertanian, lebihan itu akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan pertanian. So, sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan padi. Ingat padi bukan padi apa-apa semua, bukan. Dia padi. Okey. Baik. So, inilah dia. Kalau kamu tengok, kamu rasa ni kat mana? Cuba tengok betul-betul gambar ni. Nampak tak dia punya kawasan padi dia? Bertingkat-tingkat. Nampak tak dia ada tingkat di sini. Okey, ada tanam padi kat atas ni. Kemudian dia tanam padi kat sini. Nampak tak? Ni dia. Cameron Highlands, mana ada Cameron Highlands? Ya, ini cucuk padi ni. Ini padi. Takkanlah. Bukan. Ini bertingkat-tingkat ni. Kamu tahu kat mana? Ini di Pulau Jawa. Ini di Pulau Jawa. Ini di Pulau Jawa. Dia memang tanam padi bertingkat-tingkat sebab dia lereng bukit. So dia tanam bertingkat-tingkat. Dia buat teres-teres. Jadi cantik. Jadi kalau kita lihat, inilah dia kawasan pertanian tanaman padi di kawasan di Majapahit dan juga Sriwijaya. Ya, natural. Ya, memang natural. Jadi, kalau kita lihat padi ni, hampir semua kerajaan seperti kerajaan Funan, kerajaan Champa dan juga Angkor, Funan dan Angkor, yang terletak di lembah Sungai Mekong,
memang mendapat manfaat daripada kesuburan tanahnya. Okey, lembah Sungai Mekong ya. Hujan telah membekalkan air ke tasik-tasik besar seperti tasik Tonle Sap yang digunakan untuk mengairi kawasan padi sawah. Ingat kawasan padi sawah. So pemerintah Angkor telah membina kolam yang dikenali sebagai bare untuk menyimpan air. So tujuan bare itu untuk menyimpan air. Di Angkor saja penanaman padi ini menuaikan hasil 3 hingga 4 kali setahun. Wush. 3 hingga 4 kali tanam, 3 hingga 4 kali dapat hasil padi dia. Okey. Baik. So adakah ini memang ada lagi cikgu sampai sekarang? Ya, ada lagi. Ada lagi sampai sekarang. Nak tak untuk cikgu bawa korang pergi tengok kawasannya yang sebenar sekarang ni? Nampak tak? Kita nak tengok betul-betul, bukan sekadar belajar di dalam buku saja. Kita nak tengok betul-betul kat mana tempat tu. Ada lagi ke sekarang? Ada lagi. Okey, jadi jom kita tengok kat mana dia. Jom. Okey, baik. So sekarang ni kita berada di Petaling Jaya. Okey, kita keluar naik kapal terbang. Jom kita naik kapal terbang. Okey, dan juga kita akan minta untuk Dia Widian. Cikgu, orang Champa dan Funan nampak macam mana? Sama je. Cuma dia ada mata dia sepet sikit lah. Macam orang Cina sikit. Okey. So kita terbang. Kita pergi ke kawasan yang sekitar tasik Tonle Sap. Tasik Tonle Sap ni. Okey. Ini tasik Tonle Sap yang bentuk macam ikan ni kan. Ini tasik Tonle Sap. Okay. Lebih kurang lah kan. Cikgu ni memang pernah juga orang tegur cikgu, lepas tu orang cakap Cina dengan cikgu. Cikgu pun macam sebab dia kata aku, you look like Chinese lah. Mata sepet semua kan. So cikgu pun okey. Dengki lah tu. Okey. Baik. Bukan Korea ke cikgu? Korea pun boleh, Koyak pun boleh. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia. Kalau kamu tengok, macam tak ada apa-apa kan? Tapi kalau kamu turun ke bawah, turun ke bawah betul-betul, kamu nampak tak petak-petak tu? Nampak tak petak-petak tu? Itulah dia kawasan sawah padi. Kawasan sawah padi yang banyak ni. Kawasan sawah padi yang banyak tu dia berpetak-petak macam tu kan. So ada lagi sampai sekarang kawasan sawah padi ni. Tak percaya, jom kita turun. Tak subur pun macam mana kau tahu dia tak subur? Nampak ni? Seluas-luasnya. You see? Kawasan sawah padi. Ini kawasan sawah padi. Nampak tak? Kiri kanan dia tu. Dan air-air ini, air-air ini diambil daripada tasik Tonle Sap tadi. Dia mengalir. Nampak tak? Air dia banyak. So ini, gambar ini, ingat sawah padi. Pokok dia tu adalah pokok padi sawah. Boleh faham? Boleh faham kawasan sawah padi. Pokok dia padi sawah. Korang jangan keliru. Pokok dia padi sawah. So, itu perbezaan dia. Dan kalau kita lihat, air ini bukan daripada air hujan, tapi daripada air datang daripada sungai dan tasik Tonle Sap tu. Dan ini semasa ini kalau kita lihat, dia baru nak subur. Nampak tak? Dia bercucuk tanam, dia tanam dalam air. Ya, betul. Kalau padi tu tanam kat bukit, maka itu dipanggil padi bukit. Ya, betul. Tak bertingkat pun sebab ini padi sawah, bukan padi bukit. Dan tanah dia memang tanah rata. So sebab itu dia tanam macam tu je.
Okay, nampak tak? Dan kiri kanan tu kalau kamu lihat, dia adalah saliran air. Saliran air yang akan mengairi kawasan sawah padi dia. Nampak tak? Ini kawasan takungan air. Besar tasik dia. Untuk mengairi kawasan sawah padi. Inilah dia. Kawasan sawah padi. So, ini di mana cikgu? Ini di kawasan yang dulunya terkenal dalam kerajaan Funan dan kerajaan Angkor. Inilah dia. Okay. So, hati-hati ada ular. Memang kebiasaannya kawasan sawah padi ni memang banyak ular. Okay. Jadi inilah dia, sampai sekarang masih ada. Dan ingat lagi tak yang dia kata Angkor ada buat bare untuk takungan air. Baik, manakah contoh bare cikgu? Inilah dia contoh bare. Nampak tak ni bare? Nampak tak dia tulis West Melbourne bare. Bare tu apa? Takungan air buatan manusia. So, ya betul. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita kata apa tu? Cikgu, macam kecil je, tak besar pun. Tak besar Okey, cikgu ukur dari ujung ke ujung Tengok ujung ke ujung, okey, kotak ni ialah mencecah 8,000 meter. Kalau 8,000 meter bersamaan berapa? 8 kilometer panjang dia. 8 kilometer Okey. Dan juga lebar dia berapa cikgu? Lebar dia adalah daripada hujung ni sampai hujung ini mencecah 2,000 meter. Kalau 2,000 meter maknanya berapa? 2 kilometer kau. Lebar 2 kilometer, panjang 8 kilometer. Uish, besar gila ni cikgu. Kan tak boleh bayang cikgu macam mana keadaan dia. Keluasan dia 16 kilometer persegi 8 kali 2 16 km persegi luas dia. Bagus. Okey. Baik. So kamu mungkin akan berkata, cikgu, macam mana roper dia? Roper dia macam mana? Roper dia kalau kita tengok, kalau kita turun ke bawah, okey, kalau kita turun ke bawah di sini, okey, kita akan tengok keadaan dia macam mana sebenarnya. Jom kita tengok. Alamak. Terperangkap di jalan raya. Okey, kat mana jalan dia? Tu depan tu. Tu depan tu nampak. Okey. Tu baris dia tu. Tapi di sini dia orang tempat relax-relax lah. Okey, baris ni sekarang ni ada orang meniaga-niaga jual baju lagi kau. Maknanya baris tu telah menjadi pusat rekreasi. Pusat rekreasi. Nampak tak? Inilah dia baris dia. Okey. Inilah dia baris dia. Ya, betul. Kalau kita lihat. Luas ke? Memang luas. Memang luas. Dan the best part is, ini buatan manusia. Manusia yang buat bukannya dia apa kita kata sebagai boleh mancing kat sini? Boleh. Ini luas dia. Ini luas dia. Nampak tak? Siap ada tempat untuk orang berkemah lagi. Okey. Ya. Nampak tak? Ya, ini tasik. Empangan ke? Itu empangan untuk dia kita kata sebagai dia nak lepaskan air ke kawasan sawah padi. So kalau kawasan sawah padi tu dah penuh dengan air, dia tutup. So ini takungan air. Ini takungan air yang macam laut. Ya, betul, macam laut. Kamu tengok ujung tu. Ujung tu tanah dia tu kan, ujung dia tu. Okey, macam mana manusia buat? This is what we call miracle. Macam mana manusia boleh buat takungan sebesar ini? 8 km kali 2 km. Bapak ujung pun tak nampak. Dan dia takungkan air. Kamu rasa? Dan ini buatan manusia. So, bila kita tengok macam ni kan, kita kata apa? Gila lah, hebat gila.
Hebat gila kerajaan alam Melayu. Manpower cikgu. Ya, betul, memang manpower. Tapi kita pun kalau habis kuat pun kita tak adalah buat sebesar ini. Ini besar gila kot. Sebesar-besarnya. Dia buat dalam. Dianggarkan di antara kita kata dalam 50 meter lah. 50 meter dalam. 50 meter dalam. So dia takungi air. Air dia boleh muat sebanyak 12 juta meter kubik. Kubik meter. 12 juta meter padu. Tak tahulah berapa tahun dia orang buat. Tapi memanglah mengadikan, ya ada ikan. Inilah dia bare. Ingat, yang cikgu sebut sekali lagi, ini dia bare. Iaitu takungan air untuk mengairi kawasan sawah padi yang berada di sekeliling bare ini. Sekeliling bare ini ada kawasan sawah padi ke? Ni ada, nampak? Sekeliling tu dia, kiri kanan dia sawah padi. Jadi mana berdapat air? Daripada takungan itu. You see? Bapa besar gila kot. Kiri kanan dia. Okey, air dia dalam ke? Dalam. Memang dalam. Okey, memang dalam. So inilah dia kita kata sebagai bare. Dan yang tak tahannya, tak jauh daripada bare tu ada airport kau. Siem Reap International Airport. Ada airport. Bayangkanlah ada airport ni. Sekarang ni jadi Thailand ke? Yang ini sebenarnya telah menjadi sebahagian daripada negara Cambodia ataupun Kemboja. Ini sebenarnya dah sebahagian daripada Cambodia ataupun Kemboja. So bukan Thailand, dia Kemboja. You see? Okay. So itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan Angkor dan Bare. Okay. So Thailand sebelah kiri, yang ini Cambodia. Okay, sebelah kanan. Okay. So semua dah tengok besar gila kot. Jadi kita kata hebat tak kerajaan alam Melayu? Hebat. Okay. Setanding dengan tamadun Rom, setanding dengan tamadun Yunani, Mesir Purba. Malaysia belah atas Thai. Aduhai Lily. Apa pula Malaysia belah atas? Itu Thailand. Malaysia kat bawah le. Ni Thailand tu bawah. Bawah tu Malaysia. Okay. Jadi yang belah atas itu Thailand, Cambodia, Vietnam. Malaysia kat bawah ni. Malaysia dekat bawah tu. Okay. Dan juga cikgu bukan anak Malaysia. Cikgu sebenarnya mix. Mix. Sebab cikgu Jawa Amerika. Jawa Amerika Malaysia first cikgu. Okay. Baik. So, inilah dia. Nak tak mau dengar lagi. Okay. Baik. Saya mix KL London. Ikut kau lah nak mix macam mana pun. Jawa Amerika sasi. Okay. Baik. So, kita lihat di sini. Okay. Kita lihat itu penanaman padi menuaikan hasil 3 hingga 4 kali setahun, dicampar pula. Okey. Mak atau bapa, kedua-duanya. Okey, dicampar pula terdapat ketua air di setiap kampung untuk menyelenggarakan, untuk maintain menyelenggarakan terusan dan daik. Kamu tahu tak terusan dan daik itu apa? Okey. Terusan dan daik tu macam ni. Okey. Tadi kan kita ada tengok. Okey, iaitu di setiap kawasan sawah padi dia ada dia punya tali air, betul? Okey, tali air dia. Dan juga kalau kita lihat tali air tu ada begini, okey, dia begini kan? Okey, baik. So kat sini ada kawasan sawah padi, petak-petak macam tu. Okey, petak-petak macam tu. Baik. Kemudian di sini dia ada air. Okey, air yang akan mengalir masuk ke dalam sawah padi tu. So, kalau kita tengok dekat sini, okey, dia punya tepi-tepi itu, okey, keratan rentas dia, sungai dia macam ni tau, keratan rentas dia.
Dia macam ni. Rata rentas dia begini. Kalau kita lihat, katakan di jalan kawasan sawah padi, kemudian dia ada naik, kemudian ini tali air, kemudian dia naik begini dan juga begini. So ini katakan ini adalah kawasan air, okey. Dan sini adalah kawasan okey sawah padi. Okey, kawasan sawah padi kiri kanan ni. Okey. Baik. Yang ini dipanggil sebagai daik. Daik. Okey, dan yang ini adalah terusan. Nampak tak? So, daik tu adalah benteng. Kita kata benteng. Daik ni, ini dua-dua ni adalah daik. Daik yang kita kata sebagai digunakan untuk menghalang air daripada melempah masuk ke dalam kawasan sawah padi. Jadi, inilah daik ni kadang-kadang bila air tu mengalir banyak, so dia akan runtuh tau. So, manusia kena apa tahu? Penduduk-penduduk kawasan Champa, dia akan timbuskan balik supaya dia tinggi balik. So dia kena jaga daik ni, kedua-dua daik ni supaya airnya tidak melempah masuk ke dalam kawasan sawah padi. So itu dipanggil daik dan ini dipanggil terusan. Okey Pravin. Okey, boleh faham tak? Okey, terusan dan daik tu. Boleh imagine tak? Boleh. Inilah dia terusan dan juga daik yang telah diselenggarakan. Siapa yang jaga? Iaitu yang menjaganya adalah seorang ketua. Iaitu dipanggil ketua air. Okey, baik. So itu adalah di kawasan Funan, Champa dan juga Angkor. Baik. Bagaimana dengan Majapahit? Kan cikgu cakap tadi Pulau Jawa kan. Pulau Jawa ni memang mempunyai tanah yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian, iaitu di mana? Di Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas, ya, membekalkan air untuk pengairan padi sawah. So pemerintah Majapahit telah membina beberapa sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah di Pulau Jawa. Okey. Begitu juga di Kerajaan Sriwijaya, di mana padi menjadi tanaman utama. Kerajaan Sriwijaya, padi sawah ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutama di Tanah Tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. So, since kita ni dah tahu tentang Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Tanah Tinggi Pasemah dan juga iaitu Tanah Tinggi Pasemah tu, nak pergi tengok? Siapa nak pergi tengok? Nak pergi terbang tak? Nak pergi tengok? Jom. Kita pergi tengok Jom. Okey, so asalkan free. Okey, baik. Kita mula-mula tengok di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa Pulau Jawa di Indonesia. Okey, dan di manakah Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas tu cikgu? Okey, kalau kita tengok betul-betul, okey, inilah di Jakarta ni. Okey, dan kita akan cari di manakah Sungai Bengawan Solo. Saya nampak, ya, betul. Memang ada Christmas Island, tu memang betul. Okey. Pulau Kokos pun ada. Betul, memang betul. Okey, Christmas pun ada, ya. Baik. So, okey, so adakah ini Sungai Berantas dan juga Sungai ini Cisadane River. Kita cari Sungai Bengawan Solo. Okey, Bengawan Solo. Bengawan Solo River. Okey. So Sungai Bengawan Solo di mana tu? Okey. Iaitu di kawasan, dia bawa ke sini. Ni dia. Solo River. Solo lagi. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, ini ada kawasan pertanian tak? Yes. Ada kawasan pertanian. Okey. Nampak tak? Okey, di East Java kat sini.
Okey, banyaknya. Uish, padat penduduk ni. Okey, Solo River, nampak tak? Solo River kat sini. Dan kalau kita lihat di sini, okey. Solo River di Kepulauan Jawa. Dan kalau kita lihat, ada tak kawasan-kawasan pertanian yang kita boleh tengok di sini? Okey, kemungkinan besar ada. Jom kita tengok. Cikgu pun dah lama tak pergi tengok merayau-rayau kat sini. Jom kita tengok. Kod-kod nampak lah kan? Okey, ini jalan raya dia ni. Okey. Port dekat dengan sungai. Oh, ini kawasan ni. Ini kawasan pertanian untuk tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman pisang dan sebagainya ni. Kenapa dia orang suka buat airport dekat dengan sungai? Supaya mendapat bekalan air kot. Supaya mendapat bekalan air. Sebab itu kalau kita tengok, ni sungai dia. Kenapa kering? Well, kita kena faham bahawa tanah cuaca di sana memang kering. Memang kering lah. Di kawasan sana. Okey, kalau kita lihat seterusnya, okey, di Central Java, okey, ini kawasan Solo River. Okey, dan ini kawasan sawah padi dia. Okey, di kawasan Pulau Jawa. Banyak ni. Okey, ini nampak kawasan sawah padi dia. Dia tak semestinya di kawasan bukit dia, dia ada juga di kawasan-kawasan yang rata. Contohnya macam ni, kalau kita tengok. Agak-agaknya boleh tengok tak? Okey. Ni dia. Ini kawasan sawah padi yang mana ini padi dah kuning. Padi dah masak. So kalau kamu tengok pokok-pokok dia ni yang dah kuning-kuning tu kan. Itu maknanya dah sampai masa untuk diambil berasnya. Okey. So ini di kawasan Pulau Jawa. Okey. Dan inilah keadaan yang sama juga berlaku di kawasan negeri Kedah. Kiri kanan kiri kanan. Pokok nestum jandahnya. Bukan. Bukan. Ini kawasan sawah padi. Okey, kawasan sawah padi. Yang mana kawasan ini kalau kita lihat dia menjadi kawasan tanaman utamalah di Pulau Jawa. Okey. Baik. Kemudian kita nak tengok pula satu kawasan lain, iaitu di mana cikgu? Iaitu kita nak tengok di Majapahit. Itu tadi ini di Majapahit, kita nak tengok di Sriwijaya. Okey, yang sebelah coklat tu sebenarnya dia dah pokok dah tebang. Dia dah ambil dia punya beras dia dah ambil. Dia dah ambil beras dia. Okey, sebab itu dia tinggal akar dia saja. So kita akan pergi ke iaitu kita akan pergi ke Palembang. Ada lagi Palembang cikgu? Ada. Palembang di mana? Palembang di sebelah. Ini dia Palembang. Okey, Palembang dan dia okey, bukan Pelempang, Palembang. Korang ni kan dia terletak di iaitu ni Sungai Musi. Nampak tak kita belajar Sungai Musi kan? Di hulu Sungai Musi. Ni Sungai Musi, dan kalau kamu lihat Sungai Musi di atas ni, perasan tak ada petak-petak dia? Ada petak-petak tu, itulah dia kawasan sawah padi. Yang ada petak-petak tu. Nampak tak petak-petak tu? Tu kawasan sawah padi lah tu. Kawasan sawah padi. Di mana? Hulu Sungai Musi, iaitu tanah tinggi Pasemah. Di kawasan hulu. Jom kita tengok. Ada juga kawasan boleh tengok ni. Sungai Musi, bukan emosi. Sungai Musi. Emosi lah kau ni. Okey. Nampak tak ni? Okey. Ini kawasan kelapa sawit. Dan itu adalah Sungai Musi. Nampak tak Sungai Musi tu? Air dia. Air dia macam teh ais. Air macam teh ais kau. Okey.
Kawasan-kawasan pertanian dia. Kalau manis boleh minum. Lupakan sajalah hasrat untuk minum. Untuk minum air sungai tak payah. Tak pasal-pasal sakit perut nanti. Masin. Air sungai tak masin. Air sungai tawar. Okay, pahit. Unless kalau kamu minum di kawasan atas bukit tu, air tu bersih lah. Manis kau kena letak gula tu. Kena letak gula. Air tak masuk perumahan ke? Tidak. Tidak masuk ke dalam kawasan perumahan. So inilah dia. Okey, yang kita kata sebagai kawasan-kawasan letak susuan. Kau orang ni imajinasi teruk betul lah kau ni. Kan? Okey. Air longkang rasa apa tak payah rasa sakit perut nanti. Degil kau orang ni. Kan? Yang kuban-kuban aja kau minta ya. Ada yang teringin nak minum air. Air ni ke air longkang. Aduh, penatlah kau orang ni. Kan? Dah bagi susu, kan? Air punya sikit baik bagai kau nak juga minum air benda pelik-pelik. Okay, tak payah. Kan? Siapa yang Cikgu masalahnya sebab tak pernah rasa. tak pernah rasa. Dah dibagi tahu memang tak sedap, janganlah rasa. Dah dibagi tahu kan? Dia tak percaya. Tak percaya. Itulah kau orang degil. Tahu macam exit. Cikgu, pelik-pelik lah cikgu baru best. Pelik-pelik ya. Okay. So ini kawasan di mana? Kawasan di Sungai Musi, iaitu di kawasan Palembang, dan kawasan Palembang inilah dulunya dikenali sebagai kawasan Sriwijaya, yang mana kawasan ini terkenal dengan kawasan sawah padi. Ini kawasan sawah padi, nampak tak? Ini memang betul-betul kawasan sawah padi ni. Dia punya petak-petak macam tu kan. Kalau kita tengok macam cantik. Tapi kalau dia orang sendiri, dia orang cakap apa? Petak-petak ni cantik. Petak. Okey. Cikgu yang cakap. Okey. Tak percaya tanya dia Widian. Dia dah tengok sawah padi ni hari-hari. Kita kata apa? Nak seronok kawasan sawah padi. Dia kata apa? Petak-petak sawah padi tu. Petak. Okey. Petak dia buatnya kan. Okey. Okey. So ini kawasan dia. Petak tu apa? Petak tu apa? Salah seorang boleh tolong terangkan tak? Petak tu apa? Petak tu square. Boleh tak cikgu jawab macam tu? Petak tu square. Memanglah petak square cikgu. Tak mungkin pula cikgu. Petak tu kepala adudu. Kepala adudu. Macam-macam. Tapi jalan raya dia orang lain macam lah. Dia tak guna tanah tar. Dia guna simen ni. Simen pun petak-petak. Simen pun petak. Simen pun petak. Petak betul. Dia tu macam bulat tapi berbentuk petak. Tu petak. Nampak tu petak. Kan stres orang yang tak faham. Benda lah petak. Okey. Baik. Bosan dah dengan petak. Bosan dah dengan petak ya. Jadi itu berkaitan dua kawasan, iaitu di Majapahit dan juga di kawasan Sriwijaya, tentang berkaitan dengan penanaman padi. So inilah dia kalau kita katakan kita kata sebagai kerajaan-kerajaan yang mengamalkan pertanian, iaitu penanaman padi. Okey, sebelum kita pergi ke rempah ratus, okey, cikgu nak tanya, ada tak sebarang soalan yang ingin kamu tanyakan? Ada tak sebarang soalan yang ingin kamu tanyakan? Elok je, Lily. Elok, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Cikgu, Ya. soalan cikgu. Ya, silakan.